Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi untuk berkongsi dengan anda di dalam subjek Sains Sukan Tingkatan 5 di dalam bidang 4 iaitu kecergasan dan persediaan fizikal. Okey, pada kali ini unit 4.2 iaitu bagaimana kita nak mengukur tahap kecergasan fizikal kita. Okey, di mana pada akhir bab ini, murid akan dapat memerihalkan ujian untuk mengukur komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Okey, pelaksanaan ujian kecergasan fizikal. Perkara yang perlu diambil kira sebelum pelaksanaan ujian ini. Okey, yang pertama, tentukan tujuan atau objektif. Yang kedua, pilih ujian yang sesuai. Yang ketiga, ikut prosedur ujian yang betul. 4. Mengutamakan keselamatan. Dan kelima, ukur dan tafsir keputusan ujian dengan tepat. Okey, persediaan. Sebelum menjalankan ujian. Yang pertama, menilai kesesuaian program latihan kecergasan. Beri motivasi kepada atlet. Kenal pasti atlet yang berpotensi. Kenal pasti kekurangan komponen kecergasan atlet. Dan berikan pengetahuan dan kesedaran tentang kepentingan kesihatan. Okey, langkah-langkah menjalankan ujian kecergasan fizikal. Yang pertama, memilih ujian. Ujian berbeza berdasarkan komponen kecergasan. Contoh, pemain bola tampar boleh uji kuasa otot kaki, daya tahan otot tangan dan ketangkasan. Okey. Kedua adalah turutan ujian. Bateri ujian perlu disusun dalam bentuk litar. Tidak digalakkan menguji otot atau anggota yang sama secara berturutan. Contoh, boleh rujuk pada buku teks, buku surat 14. Okey, peralatan ujian. Alatan ujian perlu berkeadaan baik, berfungsi dan dapat memberi ukuran yang tepat. Okey, penguji pula. Pastikan jumlah penguji dan pembantu penguji mencukupi berdasarkan ujian. Perlu faham prosedur ujian dan konsisten. Arahan perlu jelas dan tekal. Yang kelima, borang skor ujian. Sediakan borang skor yang lengkap. Okey. Mari kita tengoklah ujian fizikal ni berdasarkan kesihatan. Okey, nama ujian, komponen yang diuji. Ujian lipatan kulit, komponen yang diuji adalah komposisi badan. Ujian jangkauan melunjur untuk flexibility. Ujian blip untuk daya tahan kardiovaskular. Ujian kekuatan genggaman tangan untuk kekuatan otot. Dan ujian tekan tubi untuk daya tahan otot. Ni senarai yang ada dalam buku teks ya. Bateri ujian yang disusun mengikut turutan bagi kecergasan fizikal ikut kesihatan ni. Okey, begini. Ni dia turutan dia. Turutan dia boleh mula sini atau boleh sini, tapi tak kisah. Yang penting susun begini. Dalam bentuk satu garisan lah. Kalau dewan ke apa boleh panjang, boleh buat straight panjang. Kalau tak boleh, buat dalam bentuk bulatan. Okey. Okey, yang pertama, ujian lipatan kulit. Apa dia punya objektif dia? Menganggar kandungan lemak dalam badan. Lokasi, kita boleh uji di bilik yang tertutup. Peralatannya, kita gunakan borang skor, pita ukur lembut, pen atau pensil, kaliper lipatan kulit. Itu adalah kaliper. Okey. Mengukur ketebalan lipatan kulit di beberapa tempat pada badan. Contoh ni lah. Okey. Kita sepit di sini. Ni kulit ni. Yang warna ni kulit. Okey, otot atas ni. Cepit. Okey. Okey, prosedur dia. Semua nak ukur tempat kulit ni diambil pada sebelah kanan badan. Tandakan bahagian kulit yang hendak diukur, iaitu untuk di otot tricep dan medial calf, bahagian dalam betis. Penguji meletak kaliper pada bahagian yang hendak diukur, cubit kulit menggunakan ibu jari dan jari telunjuk
lepaskan genggaman kaliper sepenuhnya dan ambil bacaan. Penguji mengulang proses sebanyak 3 kali dan selang masa 15 saat untuk setiap ukuran, bagi membolehkan bahagian yang diukur kembali kepada keadaan asal. Ambil skor purata ketiga-tiga bacaan. Okey, ni peratus badan lah, peratus lemak yang perlu ada bagi lelaki, ni bagi perempuan lah. Okey. Status peratus kandungan lemak badan. Umur 6 hingga 17 tahun lah. Lelaki dan perempuan, kalau yang sangat rendah 5%, perempuan 11%. Kalau sangat tinggi, lelaki melebihi 30%, perempuan melebihi 37%. Okey, sumber daripada Nieman 2011. Okey, lokasi pada bacaan kulit, bahagian dalam betis, medial calf pula. Begitulah. Okey, di tepi betis tu ataupun gastrocnemius Okey. Di tricep, di tepi. Okey, tanda dulu mana yang kita nak cepit tu. Okey, yang kedua, ujian jangkauan melunjuk. Objektifnya adalah mengukur fleksibiliti sendi pinggul dan otot hamstring. Lokasi kita boleh buat di dalam dewa atau di padang. Peralatannya adalah kotak jangkauan melunjuk dan borang skor. Tu cara itulah. Okey. Okey, prosedur dia. Pelaku duduk melunjuk dengan telapak kaki menyentuh kotak jangkauan melunjuk. Kedua-dua tangan dalam kedudukan pronasi dan diluruskan dengan kedua telapak tangan bertindih. Penguji memastikan kedudukan pelaku adalah betul sebelum memulakan ujian. Pelaku menolak penanda pada kotak jangkauan melunjuk sejauh yang boleh dalam satu pergerakan yang lancar tanpa mengenjut atau menyentak. Pelaku kekalkan kedudukan jangkauan selama 2 saat. Maksudnya, jika dah tolak habis tu sampai ke satu tahap yang dah maksimum, kekal di situ selama 2 saat. Tak boleh lepas tolak dan bangun. Tak boleh, tak dikira. 2 percubaan diberi dan bacaan yang paling jauh diambil kira. Pembantu penguji mencatat bacaan pada borang skor. Okey, ni ada dia punya bacaan dia. Kalau cemerlang bagi lelaki adalah melebihi 39, perempuan 43, maafkan saya. Kalau lelaki bawah 23, ada perempuan bawah 28, dia perlukan latihan. Okey, ujian ketiga adalah ujian blip di mana objektifnya adalah mengukur daya tahan kardiovaskular. Lokasi boleh buat di kawasan lapang dan rata. Peralatannya adalah jam randik ataupun stopwatch, pita ukur, borang skor, pembesar suara, rakaman isyarat ujian blip. Okey, ujian lari ulang alik pelbagai tahap blip. Ujian fitness ataupun ujian aerobik yang paling popular di dunia. Okey, dikenali sebagai ujian blip atau ujian BIP. Ni dia punya pelan dia lah. Okey, jarak tu adalah 20 meter pergi dan balik. Okey, mula dan akhir tu lah tadi. Okey, prosedur. Berdiri di belakang garisan. Mula berlari ulang alik sejauh 20 meter mengikut isyarat BIP. Masa antara isyarat akan berkurang. Peserta perlu tingkatkan kelajuan. Perlu berlari sehingga mencapai tahap lesu. Tamat ujian sekiranya peserta tidak dapat melepasi garisan kedua-dua hujung 2 kali berturut-turut. Maksudnya kalau tak lepas sekali, next dia lepas, tak apa. Tak kira. Dia tak lepas, tak lepas. Baru dikira batal. Ataupun tamat ujian. Okay, ni videonya lah contoh. Okay. You will run between 2 beep lines. These lines will be clearly marked by cones. Make sure to stay in your lane and run in a straight line. The beep test consists of levels. Each level has a set number of shuttle runs. The number of shuttle runs will increase as the levels increase. Okey, tu antara videonya lah contoh.
Okey, ujian kekuatan genggaman tangan yang keempat iaitu objektifnya adalah mengukur kekuatan otot-otot flexor tangan iaitu flexor pollicis longus, flexor digitorum superficialis dan flexor digitorum profundus. Lokasi boleh kita buat di kawasan lapang dan dewan. Peralatannya dinamometer genggaman tangan dan borang skor. Okey. Cara buatnya adalah kita selaraskan dinamometer tadi mengikut kesesuaian saiz tangan pelaku. Ruas hujung jari tangan yang menggenggam dapat dilihat sebelum memulakan ujian. Pelaku berdiri tegak dan pastikan tangan dan pergerakan tangan berada dalam keadaan yang lurus dan berada di sisi peha. Pelaku menggenggam dinamometer tanpa fleksi siku atau tangan. Pelaku perlu menghembus nafas semasa menggenggam dinamometer. 2 kali percubaan diberikan untuk setiap tangan. Bacaan nilai genggaman terbaik diambil kira oleh pembantu penguji. Gitulah cara dia. Okey. Waktu tarik ni hembus nafas. Okey, bacaannya dalam kilogram. Lelaki kalau cemerlang lebih 108 kilogram. Kalau perempuan melebihi 68 kilogram dah kira cemerlang. Okey, lelaki pula kalau yang bawah 78 kilogram, perempuan bawah 47 kilogram perlukan latihan. Maksudnya otot tak kuat lah. Okey, yang kelima, ujian tekan tubi. Objektifnya adalah mengukur keupayaan otot pectoralis, deltoid dan tricep menguncup secara berulang-ulang. Lokasi boleh buat di kawasan lapang atau dewan. Peralatannya adalah tikar senaman ataupun exercise mat, span bersaiz 10 cm, jam randik dan borang skor. Okey, prosedurnya adalah pelaku meniarap di atas tikar senaman atau lantai sambil disokong oleh kedua-dua tangan yang lurus. Okey, span diletakkan di bawah sternum pelaku. Fleksi siku pada 90 darjah sehingga sternum mencecah span dan kembali semula kepada keadaan asal. Pelakon tersebut dilakukan berulang kali sehingga tamat 1 minit. Satu ulangan lengkap ialah apabila pelaku menurunkan badan hingga mencecah span dan naik semula. Maknanya dah naik tu asal berdiri, turun, naik 1. Turun, naik 2. Begitu. Okey. Bilangan yang berjaya dilakukan dalam tempoh masa 1 minit diambil kira. Pelaku perempuan membuat ujian ini dengan menyokong badan mereka dengan lutut. Sementara pelaku lelaki perlu melakukan dengan lutut lurus dan menyokong badan dengan hujung kaki. Okey, untuk lelaki, tekan tubi macam biasa, luruskan badan, hanya kaki je yang kena pada lantai. Perempuan, lutut yang kena pada lantai. Okey, penguji mengira ulangan tekan tubi setiap kali sternum pelaku mencecah span. Ulangan tekan tubi pelaku dicatat oleh pembantu penguji. Pelaku diberi 1 kali percubaan saja, maksudnya dalam masa seminit itu sajalah ujian yang dikira. Kalau nak buat next trial, rasa macam tak lepas dah. Okey, dah penat. Ni norma dia. Kalau lelaki lebih 39 kali tekan tubi dan perempuan 33 adalah cemerlang. Dan kalau bawah 17 lelaki, bawah 11 perempuan perlukan latihan. Okey, ni gambar untuk lelaki lah. Cara pumping ataupun tekan tubi yang betul. Ni untuk perempuan. Okey, mari kita lihat apakah contoh soalan yang boleh keluar untuk bab ini. Ni contoh untuk soalan objektif. Apakah komponen kecergasan ni yang diukur dengan alat dinamometer genggaman tangan? Tadi kita tahu di belajar tadi. Okey, apakah nama komponen dia? Yang kedua, nyatakan ujian yang bersesuaian untuk mengukur komponen. Okey. Untuk soalan struktur dan esei pula, pertama huraikan langkah-langkah persediaan. Okey, tahap kecergasan fizikal atlet berbeza. Huraikan 3 faktor yang mempengaruhi beza tersebut. Huraikanlah.
Anda dikehendaki membuat satu ujian kecerdasan fizikal terhadap satu pasukan badminton. Pilih 5 ujian yang dapat mengukur komponen kecerdasan berkaitan dengan sukan tersebut. Okey, kena carilah, huraikan. Dan sebab kenapa anda memilih tersebut. Ini markahnya 10 lah rasanya. Okey, dan keenam, lakarkan 1 liter susunan bateri ujian bagi ujian kecerdasan fizikal. Senanglah. Okey, buat satu pelan je. Hebat di sini, pada pendapat anda, banding beza ujian lapangan kecerdasan fizikal dengan ujian makmal. Okey, sekian dari saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.